Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pelajaran sains tahun 4 dengan unit 2 iaitu manusia. Baik, dalam tajuk ini kamu akan mempelajari beberapa subtopik utama. Yang pertama adalah kamu akan mengenali dan mengetahui sistem pernafasan manusia. Kedua ialah kamu akan mengetahui dan memahami apakah maksud perkumuhan dan juga penyah tinjaan. Okey, dan yang ketiga adalah kamu akan mempelajari gerak balas terhadap rangsangan. Kamu boleh merujuk buku teks kamu pada muka surat 24. Baik, di mana ditunjukkan adalah organ pernafasan manusia. Walaupun terdapat 3 bahagian ditunjukkan, namun organ pernafasan manusia merupakan peparu ataupun paru-paru. Terdapat dua paru-paru pada badan manusia dan bahagian kiri adalah lebih kecil berbanding pada paru-paru belah kanan. Ini adalah kerana pada belah kiri terdapatnya jantung. So, paru-paru di sebelah kiri lebih kecil bagi membolehkan jantung berada di dalam dada pada sebelah kiri. Hidung dan trakea pula adalah merupakan bahagian yang terlibat semasa proses pernafasan. Tetapi organ pernafasan manusia yang utama merupakan peparu. Okey, dalam proses pernafasan, kita akan dapat melihat 2 proses utama iaitu menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okey, semasa menarik nafas, kamu akan dapati udara akan masuk melalui hidung, bergerak ke trakea dan memasuki paru-paru. Okey, cuba kamu perhatikan laluan udara bagi menarik nafas. Manakala semasa proses menghembus nafas, udara akan bermula dari paru-paru melalui trakea dan seterusnya akan keluar melalui hidung. Ini adalah yang dipanggil sebagai laluan udara semasa proses pernafasan. Pernafasan fungsi utamanya adalah untuk melakukan pertukaran gas. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu, ada gambar rajak ini. Okey, cuba kamu lihat ilustrasi yang diberikan. Okey, perhatikan pada rajah yang karakter yang berwarna biru dan juga berwarna merah. So, warna biru itu merupakan gas oksigen, manakala yang merah merupakan gas karbon dioksida. Semasa kamu menarik nafas, gas oksigen dan juga karbon dioksida akan masuk melalui hidung, kemudian akan bergerak melalui trakea dan akan sampai pada paru-paru. Okey, semasa di paru-paru, karbon dioksida akan dibawa keluar, manakala oksigen akan dibawa masuk ke dalam badan kamu. So, proses pernafasan yang paling utama adalah untuk pertukaran gas. Okey. Saya akan cuba terangkan kepada kamu sedikit bagaimana proses pertukaran gas ini berlaku. Okey, bila kamu lihat ilustrasi atau rajah yang diberikan, yang berwarna biru merupakan gas karbon dioksida, manakala yang merah merupakan gas oksigen. Okey, apabila gas oksigen memasuki paru-paru, okey, gas oksigen akan meresap, dia menggunakan istilah meresap keluar dan masuk ke dalam salur darah yang berada di sekeliling paru-paru kamu. So, oksigen akan meresap masuk ke dalam salur darah. Manakala
karbon dioksida dari salur darah daripada sel darah kamu akan meresap masuk ke paru-paru dan akan keluar melalui trakea dan hidung. So, proses pernafasan dan pertukaran gas ini sebenarnya berlaku pada dinding paru-paru tersebut. Okey, so proses pertukaran dia ialah di mana oksigen akan meresap masuk ke dalam salur darah, manakala gas karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam paru-paru dan akan keluar melalui hidung. So, untuk proses pernafasan ini, apa yang kamu perlu tahu adalah semasa bernafas, manusia melakukan pertukaran gas di antara gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Okey, cuba lihat kandungan oksigen dan karbon dioksida semasa bernafas. Semasa kita menyedut nafas ataupun menyedut udara, sebenarnya dalam udara bukan hanya terdapat dua gas, oksigen dan karbon dioksida. Namun terdapat banyak lagi kandungan yang terdapat dalam udara, contohnya debu, gas hidrogen dan sebagainya. Tetapi kita lebih fokuskan kepada dua, iaitu gas oksigen dan gas karbon dioksida semasa pernafasan. Okey, cuba kamu lihat ilustrasi gambar yang diberikan. Okey, semasa kita menarik nafas, kandungan oksigen lebih banyak berbanding karbon dioksida. Okey, kamu kena faham di sini bahawa semasa kamu menarik nafas, udara yang masuk ke dalam hidung kamu mengandungi oksigen dan karbon dioksida. So, kedua-duanya ada masuk melalui hidung. Tetapi, kandungan oksigen lebih banyak berbanding karbon dioksida. Semasa kamu menghembus nafas, terdapat juga gas karbon dioksida dan oksigen keluar dari hidung kamu. Namun, kandungan gas karbon dioksida lebih banyak berbanding gas oksigen. So, perbezaan dia antara semasa menarik dan menghembus nafas adalah kandungan gas. Sama ada oksigen lebih banyak ataupun karbon dioksida yang lebih banyak. Seterusnya ialah kita lihat pergerakan dada semasa pernafasan. So, saya rasa yang ini kamu memang dah tahu dan kamu boleh uji sendiri. Semasa kamu menarik nafas, apa yang berlaku adalah dada menaik. Maksudnya dada kamu bergerak ke atas, ke depan dan ke atas dan udara akan masuk. Okey, manakala apabila kamu menghembus nafas, dada akan menurun dan ke bawah. Menurun ni maksudnya dia turun ke bawah dan masuk ke dalam. Okey, udara akan keluar. So, itu adalah pergerakan dada semasa menarik dan menghembus nafas. Baik, cuba lihat pula kadar pernafasan. Okey, kamu tolong ingat dan cuba hafal apakah definisi kadar pernafasan. Baik, kadar pernafasan ialah bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam masa 1 minit. So, kita kira berapa kali dada naik dan turun dalam masa 1 minit. Itu dipanggil kadar pernafasan. Baik, kadar pernafasan ini boleh dibahagikan kepada 3. Pertama adalah kadar pernafasan rendah. Bermaksud bilangan pergerakan dada dalam masa 1 minit itu adalah sedikit. Kadar pernafasan sederhana dan juga kadar pernafasan tinggi. Okey, kadar pernafasan tinggi bermaksud bila kamu kira bilangan naik dan turun, dia akan merekodkan bacaan yang tinggi. So, itu kadar pernafasan tinggi. Kita lihat contoh-contoh aktiviti yang melibatkan kadar pernafasan ini. Okey, kadar pernafasan rendah contohnya ialah membaca, duduk menonton televisyen. Okey, ini bermaksud semasa kamu menjalankan aktiviti kadar pernafasan rendah, badan kamu tidak memerlukan udara yang banyak. Manakala
Sederhana pula adalah contohnya berjalan dan bermain bowling. Okey, kadar pernafasan tinggi pula adalah berenang, berlari dan berjoging. Okey, kadar pernafasan untuk aktiviti berenang, berlari dan berjoging ini tinggi kerana badan memerlukan udara yang lebih banyak untuk melakukan aktiviti berenang, berlari. Okey, so bila badan perlukan udara yang lebih banyak, maka badan perlu memasukkan udara ke dalam paru-paru. Ini menyebabkan bilangan pergerakan dada itu lebih tinggi. So, itulah kadar pernafasan. Okey, ini adalah antara situasi yang memberi kesan kepada pernafasan. Okey, kamu boleh lihat gambar rajah tersebut, pembakaran jerebu. Okey, sesak berada di tempat yang sesak. Okey, asap rokok. Dan ada juga situasi yang baik untuk pernafasan kamu. Contohnya berada di taman. Okey, kita terus pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu perkumuhan dan penyahtinjaan. Baik, bahasanya memanglah kamu nampak macam susah sikit, tapi kita akan tengok perkumuhan dan penyahtinjaan. Tapi saya rasa hari-hari kamu pernah buat apa dia perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Okey, proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Baik, bahan buangan ini bermaksud bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Okey, jangan salah anggap bahawa bahan buangan ini adalah bahan yang kotor. Tak. Bahan buangan ini tak semestinya kotor, tetapi bahan buangan ini ialah bahan yang tidak diperlukan oleh badan. Okey, kita lihat organ perkumuhan dan bahan buangan. Okey, rajah ini kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Okey, terdapat 3 organ perkumuhan. Okey, pertama sekali adalah kulit, paru dan juga ginjal. Okey, kulit itu merupakan organ perkumuhan kerana dia mengeluarkan bahan buangan yang dikenali sebagai peluh. So, dalam peluh itu ada urea. Urea ni ialah bahan kimia yang tak diperlukan oleh badan. Ada air. Okey, kemudian organ yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru membebaskan karbon dioksida dan wap air. So, saya cakap tadi, karbon dioksida ini bukan kotor, tetapi karbon dioksida tidak diperlukan oleh badan. Maka dia perlu dikeluarkan dari badan. Wap air juga dikeluarkan dari badan. Kalau kamu nak tengok wap air, kamu boleh bernafas di hadapan cermin. So, kamu akan nampak ada titisan air pada cermin. Yang ketiga adalah ginjal. Baik, ginjal ini juga dikenali sebagai buah pinggang. Okey, ada yang panggil buah pinggang, tapi dalam bahasa sainsnya adalah ginjal. Okey, ginjal ini fungsinya ialah menyingkirkan air kencing. So, bila ditanya organ perkumuhan bagi menyingkirkan air kencing, ia adalah ginjal, bukannya alat kemaluan. Okey, ginjal ini berfungsi adalah untuk menapis darah. So, bila kamu makan pelbagai jenis makanan, pelbagai bahan, so bahan-bahan yang tak diperlukan akan masuk dalam darah dan dia akan ditapis di ginjal. So, dia akan dikeluarkan daripada badan kamu melalui air kencing. Okey, kita pergi pula kepada penyahtinjaan. Baik, penyahtinjaan ialah proses penyingkiran tinja melalui dubur. Penyahtinjaan ni paling senang adalah buang air besar. Okey, tinja ini merupakan bahan makanan yang tidak tercerna semasa proses pencernaan. Bermaksud bila kamu makan, makanan ini tidak dicerna, tidak diserap oleh badan. So, dia tak diperlukan dan dia mesti dikeluarkan. So, dikeluarkan itu kita panggil sebagai tinja. Atau bahasa kita panggil sebagai najis. Okey, organ penyahtinjaan adalah usus. So, ingat, organ penyahtinjaan adalah usus. Bukannya dubur. Dia dikeluarkan melalui dubur. Tapi organ yang menghasilkan tinja adalah usus. Okey, kenapa manusia perlu
berkumuh dan juga melakukan penyahtinjaan. Baik, bahan kumuh dan tinja, contohnya peluh, karbon dioksida, wap air, jika disimpan dalam badan atau tak dikeluarkan, ia akan menjadi toksik ataupun menjadi bahan yang beracun kepada badan. So, bahan yang beracun ini akan merosakkan organ dalaman. Dia akan rosakkan ginjal, dia akan rosakkan hati, okey, dan organ yang lain dan akan mengakibatkan penyakit dan juga boleh mengakibatkan kematian. So, bahan-bahan buangan dan tinja ini mesti dikeluarkan. Okey, antara contoh kesan jika manusia gagal melakukan perkumuhan dan penyahtinjaan adalah seperti jika kamu tidak mengeluarkan air kencing, kamu akan mendapat penyakit batu karang, kencing berdarah. Manakala jika kamu tidak melakukan penyahtinjaan, kamu akan dapat sembelit ataupun usus tersumbat dan juga boleh mendapat kanser usus. Okey, kita terus pergi kepada subtopik yang ketiga iaitu gerak balas terhadap rangsangan. Okey, untuk memahami tajuk ini, awak perlu faham dulu apa maksud gerak balas dan juga rangsangan. Kita tengok dulu apa dia rangsangan. Okey, rangsangan adalah perubahan persekitaran yang boleh dikesan oleh organ deria. So, rangsangan ni maksudnya benda yang berubah. Daripada sunyi tiba-tiba jadi bising. Daripada sejuk tiba-tiba jadi panas. So, berlaku perubahan dan boleh dikesan oleh organ deria. Manakala gerak balas pula ialah tindakan yang dilakukan terhadap rangsangan. Contoh, bila kamu duduk tiba-tiba rasa sejuk. So, kamu akan bangun. So, bangun itu dipanggil sebagai gerak balas. Okey, kita lihat apakah deria. Baik, kamu dah belajar deria ini semasa tahun 1. Okey, rangsangan boleh dikesan oleh manusia melalui organ deria. So, ada 5 deria. Penglihatan, pendengaran, rasa, sentuhan dan bau. Dan organ dia adalah hidung, mata, telinga, kulit dan lidah. So, jika berlaku rangsangan tetapi tidak dapat dikesan oleh organ deria, maka dia tidak dipanggil sebagai rangsangan. Contoh, orang yang cacat penglihatan. So, bila kamu suluh lampu ke matanya, dia tak akan dapat mengesan rangsangan cahaya. So, cahaya itu tidak menjadi rangsangan kepada orang yang cacat penglihatan itu. Baik, kenapa manusia mesti bergerak balas terhadap rangsangan? Okey, cuba kamu lihat. Situasi pertama, okey, dia nyaris dilanggar kereta. Tiba-tiba kereta itu bunyikan horn dan dia mengesan bunyi horn. So, rangsangan, tindakannya mungkin dia akan berhenti ataupun tidak akan melintas jalan. So, dia akan selamat. Yang kedua, situasi kedua, okey, ada seorang menghidu bau asap. So, bau asap ini menunjukkan dia memberitahu ataupun memberi rangsangan kepada individu ini dan gerak balas dia adalah dia menelefon bomba. So, itu ialah menjamin keselamatan diri. Contoh yang lain, bila kamu terpijak benda yang tajam, so kulit kamu menerima rangsangan dan kamu akan menarik tangan ataupun kaki tersebut. So, bila kamu tarik kaki bermaksud kamu telah menjaga keselamatan diri ataupun anggota badan iaitu kaki. So, kepentingan gerak balas ni adalah untuk menjamin keselamatan diri. Okey, inilah contoh rangsangan dan juga gerak balas. Kamu boleh lihat dalam buku teks kamu. Okey, contohnya ialah apabila kamu tersentuh duri, saya dah sebutkan tadi. Rangsangannya ialah tersentuh duri, dikesan oleh kulit. Gerak balasnya ialah kamu terangkat tangan, kamu angkat tangan. Yang kedua adalah terkejut mendengar bunyi petir. Okay, rangsangannya ialah bunyi, gerak balasnya ialah kamu terkejut. Dan dalam aktiviti seharian, kita sentiasa melakukan gerak balas dan juga rangsangan. Contohnya, okay, dalam buku teks kamu ada ilustrasi ini.
Contohnya ialah pada waktu pagi kamu mendengar bunyi jam, so gerak balas kamu adalah kamu akan bangun dari tidur. Okey, lepas mandi kamu akan rasa sejuk. So sejuk itu ialah rangsangan yang dikesan oleh kulit. So gerak balas kamu adalah mengambil tuala. Okey, yang ketiga adalah sama juga gerak balas dikesan oleh hidung. Okey, kamu akan makan. Okey. Kemudian bila keluar dari rumah kamu kena cahaya. Okey, cahaya itu ialah rangsangan yang dikesan oleh mata dan kamu akan menutup mata, silau. Okey, kamu akan tutup mata kamu. So itulah contoh rangsangan dan juga gerak balas. Ada banyak lagi contoh yang lain kamu boleh sebutkan. Okey. Ini boleh ialah tabiat-tabiat yang boleh mengganggu gerak balas manusia. Okey, pertama sekali ialah minum arak. So, awak semua tahu, maklum bahawa bila kamu minum arak, okey, kamu akan berada dalam keadaan mabuk, maka gerak balas akan menjadi lambat kerana organ deria terganggu. Okey, kamu pernah tengok kalau orang yang mabuk, bila dia menerima rangsangan, dia akan lambat bergerak balas. Dia bercakap pun lambat. Okey, bila melintas jalan, okey, dia tengok kereta, dia nampak kereta. Dia tahu rangsangan, tetapi dia nak melarikan diri tu akan jadi lambat. Sama juga dengan menghidu gam. Okey, bahan kimia menjejaskan fungsi otak dan deria mengakibatkan gerak balas menjadi lambat selepas menerima rangsangan. Manakala yang tabiat ketiga ialah penyalahgunaan dadah. Okey, dia akan mengakibatkan khayal, okey, tidak sedarkan diri. Gerak balas akan terganggu kerana deria tidak berfungsi dengan baik. Okey, antara kesan lain adalah halusinasi. Kalau pernah dengar, halusinasi ialah dia nampak bayang-bayangan. Bermaksud deria dia tidak berfungsi dengan baik. Okey, secara kesimpulannya, dalam video ini saya telah menerangkan dan kamu telah mempelajari 3 subtopik utama. Yang pertama ialah pernafasan. Kamu telah belajar apakah organ pernafasan. Yang kedua ialah proses pernafasan daripada segi laluan. Yang ketiga adalah perbezaan kandungan udara semasa menarik dan menghembus nafas. Okey, seterusnya ialah kadar pernafasan. Apakah kadar pernafasan dan contoh aktiviti bagi kadar pernafasan tinggi, rendah ataupun sederhana. Okey, dan yang terakhir adalah situasi terhadap pernafasan. Okey, apakah keadaan yang beri kesan kepada pernafasan. Subtopik yang kedua pula tadi adalah perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, yang pertama sekali ialah kamu telah mengetahui apakah definisi. Yang kedua, apakah organ-organ yang terlibat semasa perkumuhan dan penyahtinjaan. Okey, dan yang ketiga adalah apakah hasil perkumuhan dan penyahtinjaan. Dan seterusnya ialah kesan jika tidak melakukan perkumuhan dan penyahtinjaan. Contohnya batu karang, kanser usus yang saya sebutkan tadi. Dan subtopik yang terakhir sekali adalah gerak balas terhadap rangsangan. Bermaksud kamu telah mempelajari apakah definisi gerak balas dan juga rangsangan. Kamu telah belajar tentang organ deria dan telah melihat beberapa contoh gerak balas. Okey. Seterusnya ialah kamu telah mempelajari kepentingan gerak balas, iaitu tujuan utamanya adalah untuk menjaga keselamatan diri. Dan yang terakhir adalah tabiat-tabiat yang mengganggu proses gerak balas terhadap rangsangan seperti arak, dadah dan juga hidu gam. So, daripada video ini saya harap dapat membantu kamu untuk memahami unit 2 tahun 4 sains, iaitu unit manusia. Baik, itu sahaja dan sekian, terima kasih.